Okay. So mari kita lihat untuk 3.3 punya soalan. Tapi sebelum kita mula, saya nak intro sikit lah ya, dengan concentration. Apa yang kita maksudkan dengan concentration? Concentration ni adalah khusus untuk, ada apa nak tanya ke? Okay. Concentration ni dia khusus untuk apa yang kita namakan sebagai solution. Tahu solution. Ya. Concentration kita refer kepada solution lah. Okay. Apa itu solution? Solution adalah satu campuran yang mengandungi what we call as solute dan solvent. Kenapa kita kena belajar concentration ni? Sebab dia penting kepada bahagian kimia. Sebab kebanyakan tindak balas kimia berlaku dalam bentuk solution lah. Ya. Kebanyakan tindak balas kimia berlaku dalam bentuk solution. Ya. Alright, jadi apa maksud solution? Solution adalah suatu campuran di antara solute dan juga solvent. Ya. The most common solvent yang kita pakai dalam kimia biasanya adalah H2O. Ada solvent yang lain tapi itu kita boleh abaikan dulu sebab kebanyakan solvent yang kita pakai adalah air lah. Ya. Okay, solute ni terdiri daripada chemical, contohnya seperti NaOH, ya, seperti HCl dan lain-lain lah. Ya. Okay, so solute solution adalah campuran di antara solute dengan solvent. Okey, apa maksudnya concentration? Concentration maksudnya berapa banyakkah solute di dalam solvent tu? Ukuran. Contohnya ukuran berapa banyakkah solute di dalam solvent. Contohnya kalau saya ada kan. Okey, katalah S, suami lah katalah kan. Okey. Suami, dia katakan saya suka teh di mana ada 4 sudu gula. Sudu kecil lah. 4 sudu gula in 1 liter air teh lah. Ya. Okay, manakala isteri ada 4 sendok. Nak mati ni. 4 sendok, cepatlah potong kaki ni kan. 4 sendok gula in 1 liter air teh. Maksudnya yang mana satu kepekatan lebih tinggi? 4 sendok. 4 sendok lah. 4 sendok dalam 1 liter kot. Ini 2 hari je minum. Potong kaki. Hilang lagi. Kan? Diabetes nanti. Alright. So ini maksudnya ada campuran gula dan juga air lah kat situ. Ya. Okay. Ada campuran gula. Gula we call it as solute. Okay. Air is a solvent lah. Macam tu lah. Jadi ini yang 4 sudu gula dalam 1 liter. Kan? 4 sendok gula dalam 1 liter. Ini yang we call it as kepekatan lah. Ini kita namakan sebagai concentration. Tahu? Ya? Concentration lah. Kena faham benda tu dulu. Apakah itu solution? Sebelum you can understand the concentration, you have to know what is the solution. Solution ialah campuran di antara solute dan solvent. Tahu? Jadi berapa banyak kepekatan ukuran, ukuran, measurement lah, ukuran ya, measurement. Dia bahasa Melayu kan, kena komen tak kan? Measurement of solute in solution lah. In volume of solution lah ya. Macam tu. Measurement kepekatan berapa banyak solute di dalam solution lah, volume of solution. Macam tu. Ya, itu maksudnya concentration. Okay. Jadi concentration yang common dalam chemistry kita ada 3 jenis. Ya. Ada banyak sebenarnya. Ada banyak. Tapi untuk sekarang kita akan ada 3 je. Ya. Pertamanya kita ajar dalam bentuk molarity. Kita ajar dalam bentuk density of solution dan percentage by mass. Sebenarnya ada banyak lagi. Kita ada molality,
Molality. Bukan molarity tau. This is molar. R. This is L. Molality. ppm. Dan lain-lain lah ya. Tapi yang tu tak ada in our syllabus lah ya. Okay, kita belajar dulu 3 ni. Okay. Macam tadi saya buat ukuran kepekatan solution tu, ukuran concentration of solution. Saya kata 4 sudu dalam 1 liter. Ni 4 senduk dalam 1 liter. Kan? Ini kita namakan sebagai ukuran berapa banyak solut di dalam solvent lah. Ya? Okay. Jadi kalau dalam chemistry, ukuran itu kita ukur dalam bentuk molarity. Ya? Okay, kita ukur dalam bentuk density of solution. Dan kita boleh diukur dalam percentage by mass. Ya? Okay. Apakah maksudnya molarity? Kita tengok. Ni saya dah mula masuk sikit kepada chemistry dia. Molarity is the number of mole of solute. Number of mole of solute. Ya. Per volume of solution. Ni bukan volume of solvent. This is volume of solution in unit liter. In unit liter lah. Ya. Jadi itu maksudnya molarity lah. Manakala the density is of a solution, is it mass of solution per unit volume. So kalau kita tengok molarity, formula dia sekarang kita ada molarity is equal to mole of solute per volume of solution. Per volume of solution. But in unit liter. Kalau kamu dapat dalam mana-mana unit lain, you have to change to liter. Ya, kena tukarkan dia kepada unit liter lah. Ya. Manakala density of solution is mass. Mass of solution. Katalah kita ada mass solution tu. Ni. Mass dia adalah 5 gram. Okey, volume dia adalah 10 mililiter. Jadi density dia, kita ada density is equal to mass of solution. Mass of solution bahagikan dengan volume of solution. Yang ni tak kisah dalam unit apa. Okey. Tengok. Kalau dia nak dalam unit gram per mililiter, kamu terus ambil nilai 5 bahagi 10. So, dapatlah kita ada 0.5 gram per mililiter lah. Gram per mililiter. Kalau dia nak dalam gram per liter, kamu tukarlah ni kepada liter. Dia itu depends. Ya? Dia tak ada unit yang tetap lah. Tapi molarity memang kita ada unit dia adalah mole per liter. Unit molarity adalah mole per liter. Unit dia tak berubah. Unit dia memang tak berubah. Ya? Okay, manakala percentage by mass is defined as the mass of solute. Mass solute. Ini mass apa? Ini mass solution. Density. Oh, kabutnya madam. Kabut sangat. Tak nak check padam. Tak nak. Tak faham madam. Kabut no. Okay. Alright. So, sekarang unit molarity adalah mole per liter lah. Ya. Okay, untuk density tadi saya katakan. Okay. Kita ada 5 gram kan. Ini 5 gram solution tau. Okay. Volume solution tu adalah 10 ml. Jadi dia punya density adalah 0.5 gram per mililiter. Unit dia per mililiter. Macam tu ya. Alright. Tapi kalau percentage by mass. Mass ya. Weight per weight lah.
Dia pakai weight per weight Simbol dia W over W lah. Mass. Tak tulis mass kan. But M simbol dia lain lah ya. Okay, kita pakai percent by weight lah, percent ataupun percent by mass. Kalau fizik dia lain kan, mass lain, berat lain. Tapi kimia ni dia macam bab macam tu dia kurang sikit lah, kurang particular. Bab macam tu dia letak W per W. Walaupun weight dengan mass tu sebenarnya is a different thing kan. Kalau weight tu dia tekanan apa benda lah, lupa lah. Tekanan atmosfera ke benda gitu kan. Gravity. Gravity. Tapi chemistry ni dia pelik sikit. Dia tak macam tu. Ya. Jadi yang ni dikata percentage by mass ini adalah mass solute. Mass of solute. Bukan solution tau. Mass solute. Okay, divide by mass of solution. Mass solution. Mass solution lah ya. Okay. So itu kita ada 3 jenis concentration lah. Macam contohnya kalau kita nak buat air sirap kan. Tadi kita pakai 4 sudu dalam 1 liter air sirap. Okay. Itu kita namakan sebagai concentration. 4 sendok dalam 1 liter air sirap. Itu juga sejenis concentration dalam normal life kita. Tapi dalam chemistry, selalunya kita akan pakai inilah untuk merujuk kepada concentration. Ya, jangan lupa concentration adalah sejenis solution. Apa maksud solution? Bagi yang mahu masuk, ada solute dan ada solvent. Boleh itu sedikit introduction lah ya. Okay. Nak salin ke tak nak? Salin tak ya? Okay. Masa salin. Tadi saya minum air tau. Saya minum air. Vitamin C saya tak makan, saya kurang. Itulah tangan saya tak makan vitamin C. Okey dah ke? Dah ke? Alright. Tengok ya, kita padam set. Okay.
Okay. Tiba-tiba je. Saya tak tahu kenapa. Cuba saya dah keluar tadi kan. Okay. Saya punya internet. Okay. 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 Tadi dah salin kan semua kan? Dah, medium. Alright, lepas tu saya nak cerita sikit lah tentang concentration dalam bentuk molarity lah ya, dalam bentuk molarity. Okay. So, kalau kita tengok molarity, apa maksudnya molarity? Okay. Molarity maksudnya kalau kita tengok ya, saya nak pakai pen lah. Pen okay sikit. Kita tak share apa-apa. Saya tak share. Tak ada. Oh, tadi dia dah terkeluar kot. Mana dia? Nampak tak semua? Nampak. Nampak. Ya. Ini tutup dulu. Tutup dulu. Okay. So both group ada presenting. Okay. So okay, saya nak cerita sikit tentang concentration dalam bentuk dalam bentuk nak bagi kamu faham lebih lah ya, dalam bentuk molarity ya, sebab banyak soalan kalau tengok dalam practical test pun dia banyak tanya tentang dalam bentuk molarity lah ya. Alright. So kalau kita tengok dalam bentuk molarity, pertamanya kamu kena tahu macam mana nak prepare solution tersebut lah ya. Okay, contohnya katalah kamu diberikan prepare solution biasanya kita dalam what we call as volumetric flask lah ya. Okay, katalah kamu diberikan sebanyak 4 gram NaOH. Katalah kan banyak tu 4 gram NaOH. Lepas tu kamu masukkan dia. Kamu masukkan dia di dalam volumetric flask lah ya. Volumetric flask, ni conical flask, tak apalah pakai conical flask. Okay, kamu volumetric flask ni conical flask lah ya. 250 ml. Jadinya apa kamu buat ialah kita nak kira dia punya concentration of NaOH ini. Berapakah concentration NaOH jika kita campurkan 4 gram NaOH dalam 250 ml solution yang terhasil tu sebutlah. Kita masukkan dalam ni, kita masukkan NaOH dalam ni. Okey, lepas tu kita masuk air sampai 250. Bukan air tu yang 250 ml tau. It's not the water. Tapi Campuran tu. Campuran ni, campuran. Maksudnya bila kita campur air kan, air tu tak sampailah 250 ni. Dia mungkin 248 ml macam tu. Air kan. Mana nak cukup kali 250 ni? Ini tadi NaOH tu. Ada NaOH dan air tu menjadikan solution itu NaOH and the water, campuran dia dapat volume dia sebanyak 250. Ini kita namakan sebagai volume solution lah. Volume solution. Volume air kemungkinan tak sampailah 250 sebab dah ada ini kan, tadi kan dia ambil ruang juga kan. Jadi mungkin air tu kurang lah sikit daripada 250 ml. Macam itulah. This is what we call as volume of solution. Kalau 248 ni, this is volume of solute lah. This is volume of solute. Solvent. Volume of solvent lah. Ya. Okay. Jadi sekarang kalau lah kita ada, kita ada solution 4 gram NaOH ya. Kita masukkan kita campurkan dia dengan air menjadikan
volume of solution itu sebanyak 250 ml. Tahu? 250 ml. Berapakah molarity? Molarity sekarang unit mol dia punya formula adalah mole of solute dividekan dengan volume of solution. Tapi dalam unit liter lah. Macam itu. Jadi sekarang apa kita nak buat kepada 4 gram of NaOH ni? Kita tukarkan dia kepada mol lah. Betul? So so 4 nak tukar daripada mass kita nak tukar kepada mol. Apa kita buat? Awal-awal tu kita belajar dah. Macam mana kita tukar? From mol nak tukar kepada from mass nak tukar kepada mol. Divide dengan divide dengan average max. Divide dengan molar mass lah. Divide dengan molar mass lah kan. Ingat tak ni? Tu yang penting tau. Yang ni. Sebab tu lah bila saya cerita ni, mol pergi kepada number of particle. Mass. Volume. Kan? STP. Volume. Room temperature. Sebab tu banyak kali saya pesan kepada kamu. Kalau nak tukar apa-apa kepada mol, daripada mass tukar kepada mol, divide dengan molar mass lah kan. Daripada number of particle nak tukar kepada mol, semuanya divide. Ni divide juga kan. Ni pun divide juga kan. Tapi sekarang kita banyak guna mass lah, kita banyak kegunaan banyak kepada mass lah ya. So daripada mass nak tukar kepada mol, apa kita buat? Kita bahagikan mass dengan molar mass lah, betul? Ya. Jadi sekarang kita ada so saya kira kat tepi lah. Okey, mole of NaOH. Mole of NaOH kita ada 4 gram kan? Bahagikan dengan molar mass. NaOH yang ni kita ada Na berapa? 23 kan? Molar mass, atomic mass. Na ialah 23, 16, 1. So 23 tambah 1, 24. 24 tambah 16, 40. Betul? Betul tak? 40. 40 gram per mol lah. Betul? Jadi gram kita boleh cancel lah. Jadi 4 divide by 4 kita ada 0.1 mol lah. Yang ni kan, mol ni kenapa jadi mol ni? Sebab kalau kita tengok ni gram, bahagikan dengan gram per mol. Apa kita dapat? Okey, kita akan dapat gram divide dengan gram per mol kan. Ni maksudnya lah. Ataupun kita rearrange gram darab dengan mol bahagi gram lah. So we can cancel off the gram. Unit dia adalah mol lah. Okay, jadi unit ni adalah mol. Jadi kita dah tahu dah dia punya number of mol. Kita dah tahu dia punya number of mol lah. So number of mol dia adalah 0.1. Okay, sekarang kita nak prepare dia dalam 250 ml. Jangan lupa 250 ml ini unit di ml. Kita nak dia dalam unit dm cube ataupun dalam unit liter. So jangan lupa 1000 ml is equivalent to 1 liter. Jadi sekarang if you have 250 ml, kita ada sebanyak 0.25 liter lah. So ini kita ada, okay, kita ada 0.1 dividekan dengan 0.25 liter. Jadi kira tu dapat berapa? Calculator saya. 0.4. 0.4 ya. Okey. 0.4 mol per liter. Ataupun unit dia kita boleh letak sebagai mol per dm cube.
Ataupun unit dia kita boleh letak juga sebagai molar. M huruf besar. Jangan M huruf kecil. Ni salah. Ni molal nama dia. Ya. Okey, kalau orang kimia pantang sungguh. Ni molar lah. Ni bising kan. Kenapa student dia tulis huruf kecil ni? Apa ni? Kerap kan. Okey, selalu macam tu lah cikgu kimia kan biasalah. Cikgu ni kalau tak bising memanglah tak tahu nak cakap apa. Huruf besar. M mesti huruf besar. Ya. Itu bezanya di antara orang bukan kimia dengan orang kimia lah. M huruf besar. Ini molal nama dia. Lain simbol dia ya. Okey. So ini contoh lah. Ini contoh pengiraan untuk molarity. Ya. Kalau kamu kena prepare solution lah. Ya. Ini yang basic yang saya boleh bagikan. Boleh tak? Okey. Lagi satu. Ya. Okey. Okey, ini kita nak prepare solution. Sebenarnya ada banyak je soalan nanti yang kita boleh bincang. Tapi tak apalah, saya nak bagi kamu basic lah. Basic konsep lah. Ya. Okey, andai kata kamu ada satu solution. Kamu nak reversekan dia pula. Okay, katalah kita ada satu solution. Ni nak bagi kamu faham je dulu ni tau. Basic konsep dia. Basic untuk concentration ya. Okay. Lambat membenar memadamnya ya. Ada teman letih. Letih nak memadamnya ni. Sikit dia padam. Itu pasal ya Allah. Kalau pakai pin ni senang ni Pakai pin lah Sat. Kan? Nanti bila nak tunjuk calculation saya baru pakai ni. Saya pakai pin lah. Pakai pin Sat cari pin. Pin 3D. Okay. Ni padam tu lah. New. Okay. Katalah kamu diberikan satu. Kata nak besarkan macam mana ni. Oh, besar benar. Okay, kita ada macam tu. Oh, okay. Okay, katalah kita ada satu solution. Kita ada satu solution. Okay, solution. Oh, so big. Okay, so katalah kita ada satu solution tau. Ya. Okay. Tahu juga. Apalah. Okay. Katalah solution itu kalau kita tengok dia okay. Dia katakan solution ini concentration dia adalah 0.45 molar. Solution ini adalah solution HCl. HCl solution lah 0.4 molar. Okay, volume dia adalah 200 ml. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok, andai kata kamu nak kira mass solute dia. Mass solute dia. Apakah solute dalam solution ini? Apakah solvent dia? Dalam solution ini, okay, 0.45 molar HCl solution, okay, yang mengandungi 200 ml solution. Apakah dia punya solute? Apakah dia punya solvent? Solute dia apa? Solute dia mestilah HCl. Apakah solvent dia? Air. Okay ya. Ni faham tak? Okay. Faham, madam. Faham. Okay. Jadi kalau saya katakan saya ada satu solution. Okay. Solution tersebut 0.45 molar HCl solution. Ya. Volume dia adalah 200 ml. Okay. Jadi sekarang saya dikendaki mengira mass of solute dia. Mass solute dia adalah mass HCl lah. Mass HCl. Ya. Okay. So sebelum kejadian ni dapat lah. Kan sebelum kejadian ni dapat. Maksudnya
Asalnya saya ambil HCl, saya campurkan dengan air lah. Dapatlah HCl solution. Produce lah solution. Ya, produce solution tu. Itulah cerita dia. Dapat ini. Betul saya dapat ini. Okey. Jadi sekarang andai kata data diberikan macam ni kepada saya, ya. Saya dikendaki mengira berapakah mass of solute. Tadi dalam kes tadi, saya diberikan mass of solute dan mass of volume of solution yang terhasil, kan. Tapi sekarang andai kata saya diberikan volume of solution itu adalah 200 ml, concentration dia banyak ni, berapakah mass solute yang telah dimasukkan, telah digunakan untuk prepare solution ini. Jadi macam mana kita nak mengira? Kita kena kira dulu mole of mole HCl. Mole solute lah, mole HCl tu. Mole solute, mole HCl lah maksudnya. Jadi mole HCl dalam solution tu macam mana kita nak mengira dia? Kita akan pakai formula NV over 1000. Nak kira mole HCl dalam ni, kan? Sebab dalam ni dah ada air, ada HCl, kan? Jadi kalau kita nak ambil mass tu tak boleh lah. Betul tak? Tak boleh lah ambil mass dia, kan? Jadi sekarang macam mana nak kira mole of HCl dalam ni? Pakai formula MV over 1000. Jadi sekarang kenapa saya nak kira mole? Sebab daripada mole boleh saya tukarkan menjadi mass lah daripada calculation, ya. Okey, jadi sekarang pakai formula, cari dulu mole HCl. Pakai formula MV over 1000. M dia adalah 0.45. Okey, volume dia adalah 200 milliliter. Okey, kita bahagikan dengan 1000 lah. Okey, yang ini kalau kita tengok, ini unit molar tau. Molar ni adalah mole per liter. Mole per liter. Jadi kalau kita tengok di sini, 200 ml ni bahagi dengan 1000, yang ni memang kita tukarkan dia kepada unit liter lah, ya. Yang ini kita tukarkan dia kepada 2000 ml dividedkan dengan 200 ml divide dengan 1000. Ini adalah kita tukarkan unit dia dalam sebenarnya kepada liter. Tukarkan unit dia kepada liter lah. Ataupun kita boleh buat macam ni, 0.45 darabkan dengan, okey, 200 divide by ni, saya tulis unit, mol per liter, darab dengan 0.2 liter. Kita boleh cancel off kan terus. Macam tu. Ya. So 200 ml tukarkan kepada liter, bahagi dengan 1000 lah. Sebab tu kita pakai MV over 1000. Ya. Jadi mol dengan mol per liter, darab dengan liter, cancelkan liter. So kamu dapat sebanyak 0.45 darab dengan 0.2, kamu dapat berapa? 0.09 mol HCl. Mol HCl adalah 0.09 mol lah. Jadi apa yang dia nak dalam soalan ni? Dia nak mass, kan? Kalau dia nak mass HCl, apa kita buat? Mol darab dengan molar mass, kan? Okey, 0.09 darab dengan molar mass HCl, H1. Ni 35.5. Ni 35.5. Bila saya sebut ni, kamu jangan cakap wajib hafal ke HCl ni? Tak. Nanti kamu akan diberikan data tu. Kamu jangan bimbang tau. Saya sebab dah lama dah berkenalan dengan HCl ni. Jadi saya dah hafal lah dia punya molar mass apa semua. Kamu bukanlah harapkan kamu hafal, bukan harap kamu jangan tak payah hafal tu kan. Tapi saya dah lama, jadi saya kebanyakannya saya dah hafal lah dia punya molar mass apa semua. So, kalau kamu tak hafal, jangan bimbang, kamu akan diberi data tu, ya. Kamu akan diberikan data tu, ya. Jangan kata wish jenuh chemistry macam ni kan. Saya tak hafal lagi, don't worry, itu kamu akan diberi data tu. Saya dah lama dah, jadi saya mungkin boleh hafal lah dia punya ni. So kita ada 36.5. Kira Sat dapat berapa? Mass HCl? Mass HCl berapa? 0.09 times
times 3.285. 3.285. 3.2 ini ya? 0.06 darab ni ya? Tak ada darab 10 kos berapa ya? Gram ya? Tadi. Okey. Unit di gram lah. Maksudnya bila kita nak prepare HCl tadi, kita kena masukkan 3.285 gram HCl dalam air, campurkan sampai jadi 200 ml. Ini sebenarnya apa yang kita buat ialah we learn about the molarity lah. Ini konsep asas dalam molarity. Boleh ya? Okay. So, ada apa-apa nak tanya ke? Okay, kalau tak ada, saya nak pergi terus kepada soalan. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Mari kita lihat soalan lah. Okay, mari kita lihat soalan lah. Okay, so tengok soalan yang pertama. Okay, tengok soalan yang pertama tu. Okay. Okay, dia tanya kat situ, calculate the molarity for each solution. Okay. Setelah kamu mengandungi, okay, dek. Berapa? Okay, kamu diberikan 2.5. Ya. Jangan tarik. Ini lampu mama nanti padam. Tarik apa? Mama guna semua adik. Adik pakai itulah. Sambung dekat sana tu. Sambung kat treadmill sana. Ya. Wire treadmill tu adik ambil wire yang depan dekat TV punya. Boleh? Orang pakai semua ni. Okay, so sekarang kita ada sebanyak 2.5 mol sugar. Okay. Dalam 1.5 liter. Ni dia bagi dalam unit liter, tak ada masalah dah kan. So sekarang, okay, kita masukkan 2.5 mol sugar. Okay. Kita campurkan sugar tu, masukkan dalam ni. Lepas tu kita tambah air sampai 1.5 liter. Bukan tambah air 1.5 liter tu. No, bukan. Konsep dia sekarang ialah masukkan sugar dulu, tambah air sampai 1.5 liter. Macam itulah ya. Jadi kamu dikenaki calculate the molarity of the sugar solution ya. Okey, jadi sekarang kalau kita nak tengok molarity, pertamanya macam mana kita nak jawab ni molarity, bahagikan bagi dulu dia punya formula. Selalunya formula ni 1 markah ya. Kalau menjawab soalan biasanya formula-formula ni 1 markah. Kalau salah kat bawah tu kita masukkan data, at least kita tak hilang 1 markah lah. Katalah dia ada 3 markah kan. So bila ada 3 markah, formula dah ada. Kalau andai kata kamu salah kira tekan kalkulator pening kepala ke bawah ambil vaksin ke, kan. Kita masih ada markah lagi. Ya, bila dalam calculation tu lah. Ya, 1 markah tu tak hilang. Biasanya markah formula memang akan ada lah. Ya. Alright. So sekarang, kalau nak kirakan molarity simbol dia M huruf besar. Jangan tulis M huruf kecil. Ini kalau orang kimia tengok benda lain. Ya, walaupun di M juga. Ya. Tapi kalau orang fizik dia tengok sama je. M juga. Apa kisah kan? Apa kes? Tak. Kalau orang kimia dia tengok lain. Huruf besar, huruf kecil ni dia bawa benda yang berlainan lah ya. Alright. So, molarity is equal to mole of sugar dividekan dengan volume of solution. Macam itulah. So, masukkan value dia. Kita ada 2.5 mol dividekan dengan 1.5 liter. So, kamu ada berapa tu? Oh, dia bagi jawapan je kat sini ya. Kamu kira satu? 1.6667. Betul ya? 1.667 molar. Unit dia you can write as molar ataupun tuliskan sebagai mol.
per liter ataupun tuliskan sebagai mol per dm cube. Kalau tak nak tulis macam ni, pening-pening lah, negatif-negatif tu tak mau. Mol per liter. Tulis macam ni pun boleh, tak masalah. Ya, ini cara kita nak express. Sebab jawapan kena ada unit. Jawapan yang tak ada unit bukan salah tapi tak dapat markah. Macam salah jugalah kan, tak syok kan. Macam tu lah cerita dia. Boleh salin kalau nak salin untuk yang pertama. Dah lah? Kita medium. Okay. Alright, kita tengok soalan yang kedua pula lah. B tengok B pula. Okay. B sekarang. Okay, kamu nak kira molarity of H2SO4 solution. Yang ni kalau kita sebut lah kan. Calculate molarity of H2SO4 solution. Kan ini bila kita nak sebut kan. Okay, calculate the molarity of H2SO4 solution. Alright, so sekarang apa buat? Kita sudah ada mol. Okay, tapi volume sahaja yang kita tak sama, yang tak boleh masuk kat sini. Sebab ini dalam cm cube kan. Jadi ini dalam cm cube. Kita nak volume dia dalam dm cube ataupun dalam liter kan. Jadi kita kena ingat bahawa 400 cm cube ini is equal to 0.4 dm cube. So, this is equal to 400 mil. This is equal to 0.4 liter lah. Jadi sebenarnya kita dah buat penukaran kat sini lah. Boleh pakai ini ataupun boleh pakai ini lah ya. Okay, jadi sekarang 4 cm cube ni is equal to 0.4 liter ataupun 0.4 dm cube lah ya. Okay, jadi sekarang kalau kita nak mengira molarity of H2SO4 solution. Okay, kita dah tuliskan dia punya formula mole of H2SO4 dividedkan dengan volume of solution. So sekarang mole dia adalah 0.15. Bunyi angin kan? Dividedkan dengan dia punya volume adalah 0.4 dm cube. Cik kira dapat berapa? Dapat kan 0.375 inilah 0.375 mol per dm cube. Salin. Iman, mic kau dah Iman. Sorry. Iman Mak Iman tak tutup. Bunyi kipas Sorry. Lupa. Okay, tak apa. Iman dah beli dah, top up. Dah. Media. Nanti saya buka lagi tau. Tapi boleh jawab, saya bagi RM5 top up ya. RM5. Kenapa? RM5 lah tu. Ya kan, 1 minggu berapa ringgit pakai? Ni, banyak kelas ni. Saya tak top up. Panggil top up ke datang? Panggil datang Saya dulu panggil top up tau, zaman-zaman saya dulu. Dululah kan. Kenapa? Ada masalah lah. Alright, mari kita lihat last soalan ni. Sebelum kita habis Dah 5:57 dah. Okay. Dia punya video. Apa? Apa dia? Okay, tak apa abang. Okay. So sekarang kita tengok soalan yang last kali tu. Untuk petang ni lah. Tu kita sambung lagi bulan minggu depan dah pula kan. Kalau nak buat kelas hari hujung minggu tak apa juga. Saya suka kalau nak buat lah. Kalau nak buat beritahu saya. Saya ready je nak buat.
Okay, nak cepat habis ni. Alright, mari kita lihat untuk soalan C lah ya. Okay, sekarang dia minta kamu kira molarity kan. Okay, tapi dia bagi dalam bentuk mass sekarang ni kan. Dalam 325 ml solution. So sekarang ini adalah kalau kita kena tukarkan dia dulu kepada liter. Ini adalah 0.325 liter lah ya. Okay. Ini dalam unit gram. Kamu kena tukar dulu kepada mol lah. So pertamanya you have to calculate mole of NaOH. Mole of NaOH kita ada 0.12 gram dividedkan dengan 40 lah. Ni saya dah ingat dah kan. Yang ni 23 plus dengan 16 plus. Jangan kamu kata wajib hafal, matilah kami. Tak apa, kamu nanti akan diberikan dia punya value-value ni semua. Ya, don't worry. Macam saya dah lama dah ajar chemistry, kamu tak lahir lagi. 1996. 1996 sampailah sekarang 2021. Berapa tahun dah ni 25 tahun. 25 tahun dah Saya ajar chemistry 25 tahun. Ui, lama dah. Patut rasa macam nak pencen je. Okey, dah lama dah. Jadi kalau tak hafal lagi ni memang hantuk kepala lah kat dinding kan. Kau tak ingat lagi ni itu berapa. Tu berapa itu malam mes dia. Okey. Itu pun masih ada banyak yang tak ingat sebenarnya. Tapi ini yang saya boleh ingat lah. Yang lain tu saya tak pernah ingat juga. Okey, jadi sekarang kalau kita tengok berapakah mol dia. Kira sat mol dia berapa. 0.12 divide dengan 40. Dapat? 3 times 10 power of negative 3. 3 times 10 negative 3 mol lah. Ya, okay. So sekarang maksudnya sekarang if you want to calculate the molarity of NaOH equal to mol NaOH dividekan dengan volume solution. Volume solution kena tulis dalam liter. Volume ni it can be any kind of unit lah. Boleh dalam mililiter, cm cube kan. Tapi kena tulis dalam ni baru dapat markah. Tulis dalam ni, tulis dalam kurungan dalam unit liter lah. Okay. So sekarang mol dia adalah 3 times 10 negative 3 dividekan dengan volume dia adalah 0.32325. Sorry. 0.325 liter. Kita kira sat dapat berapa. Dapat apa? Dapat tak ni 9 point something? 9.2 9.23 times 10 negative 3 molar. Macam tu lah cerita dia. Boleh kah? Boleh, madam. Boleh. Boleh. Boleh ya. So ada apa nak tanya tak sebelum kita dismiss? Ya, apa? Tak ada. Tanyalah. Tanya apa? Tak ada. Oh, tak ada. Ada ke tak ada ni? Tak ada? Tak ada, madam. Okey, tak ada. Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada kita dismiss. Jumpa lagi minggu depan ya. So minggu depan macam mana kelas? Saya beritahulah sama ada nak buat petang ataupun buat macam biasa. Okey, madam. Nanti saya beritahu ya. Thank you semua. Okey. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okey. Bye, madam. Bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Okey. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Bye. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Madam. Jaga kesihatan.
Okay. You all pun jaga diri tau. Madam. Ya. Untuk delete tu kan, cuba madam right click, lepas tu madam select semua. Lepas tu tekan eraser, senang sikit. Macam mana? Okay, macam mana? Lagi sekali. Right click. Lepas tu madam select. Bukan, dekat kawasan tu kan, tekan eraser, lepas tu madam right click macam select yang madam nak pandam tu. Tak boleh Right. Right click. Okay, saya tekan sini. Lepas tu saya right click right click. Tak mahu saya tengah right click ni. Oh, tak Buat boleh tak boleh. Okay. Ha. Sebab Kalau- tak silap saya, right click, lepas tu tekan eraser tu dia padam macam tu. Sekejap okay. Right click. Saya tekan right click. Ni right click. Tekan eraser dulu. Lepas tu tekan right click. Dia macam tu juga. Oh, tak boleh. Okay. Sorry, madam. Tak apa. Okay je. Tak apa, Okay. kita belajar slow Okay. Terima kasih, madam. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome. Minum air banyak-banyak tau. Okay, insyaAllah. Okay. Thank you, madam. Welcome. Bye. Bye. Thank you.